Bayangkan sekatau batu dilontarkan pada satu titik P di atas sebuah bangunan yang tingginya 23 meter dari paras tanah dengan titik O sebagai asalan. Tinggi batu dari paras tanah diberi oleh fungsi h in bracket x is equal to m plus nx minus x square, dengan x ialah jarak batu dari bangunan dalam meter. Batu jatuh semula ke tanah pada titik Q. So soalan A dia tanya, dia suruh cari persamaan lengkung yang dibentuk oleh batu itu. So first kita kena buat, kita ambil dulu apa maklumat yang soalan tu bagi. So soalan equation dia dah bagi. Lepas tu, so kita boleh kenal pasti satu-satu dia punya equation tu. So kita dah dapat value x. X tu sama dengan kosong. Kenapa kita tahu dia sama dengan kosong? Sebab jarak antara batu dengan bangunan tu dia tak ada jarak apa lagi, belum dilempar. So selepas kita substitute semua, jumlah height dia tu kita akan dapat sama dengan m. So kat sini kita boleh tahu m tu dia macam starting point. Kat mana kita lempar, kat situlah mula-mula dia start. So dia start tu pada ketinggian 24 meter dari paras tanah. So kita kena buat 23 tinggi bangunan tersebut darab pula campur dengan tinggi tangan yang dia nak lempar tu. Lepas tu kita akan dapat nilai M. So sekarang kita tak tahu nilai N lagi. So macam mana kita nak tahu nilai N? So jarak batu tu telah jatuh ialah 12 meter. 12 meter. So kat sini kita boleh substitute dia punya nilai X tu sama dengan 12 pula. Lepas tu ketinggian tu akan jadi kosong lah sebab batu tu dah jatuh. Lepas tu kita just substitute dengan equation yang dia bagi. So N kita akan dapat sama dengan 10. So kita boleh simpulkan bahawa equation yang kita akan dapat ialah 24 tambah 10x minus x square. Just substitute je lah. Lepas tu untuk yang B tu, salah minta, salah tak minta. Satu layang-layang berada tepat pada paksi simetri lengkung dengan ketinggiannya 50 meter dari paras tanah. Dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, tentukan sama ada batu yang dilempar mengenai layang-layang tersebut atau tidak, berikan alasan anda. So soalan dia tanya, layang-layang tu diterbangkan pada ketinggian 50 meter. So dia tanya batu tu kena tak? Lepas tu kalau kita nak tahu, kita kena tahu dia punya maximum point tu, maximum height untuk graf tu. Baru kita boleh identify dia kena tak. Lepas tu kalau nak identify tu, dia dah suruh kena gunakan completing square method. Lepas tu kalau selepas kita buat completing the square method tu, kita akan dapat dalam bentuk vertex form. Macam tu. Lepas tu dia punya nilai H dan K tu akan merujuk kepada minimum atau maximum point. So dalam kes ni kita akan dapat dalam maximum point. Dan nilai K tu juga dia akan merujuk kepada maximum height. Dia mewakili ketinggian batu tu lah. Lepas tu untuk buat completing square method, so first saya merujuk ke teks. Kita kena positifkan dia punya x square tu. Lepas tu dia punya A. Selepas tu kita add dia punya coefficient of x iaitu -10. Kita bahagikan dengan 2 dan squarekan bracket tu. Kita buat dua-dua belah. Lepas tu last answer kita akan dapat negatif in bracket x minus 5 square plus 49. So 49 di sini dia merujuk pada maximum height of stone. So jelaslah bahawa 49 tu lebih rendah daripada 50. So tak kenalah. So untuk soalan C, jika ketinggian batu itu telah berkurang sebanyak 36 meter berbanding ketinggian maksimumnya,
cari jarak mengufuk dari bangunan itu. So dia nak cari X lah. Lepas tu first kita kena buat dia cakap berkurang sebanyak. So kita kena tolak nilai asal batu, ketinggian batu tu. Nilai asal dia 49, kita tolak dengan 36. So dia akan menghasilkan ketinggian 13 meter. So 13 meter tu kita substitute dalam H. Lepas tu is equal dalam form equation completing this square method tu lah. Lepas tu sekarang kita nak cari nilai X. So X square tu kita boleh ada duakan dia darat lah, kita expand. Lepas tu kita jadikan last kali kita akan dapat quadratic equation gitu. Lepas tu kita boleh dapat lah gunakan calculator. Lepas tu kita akan dapat nilai X tu sama dengan 11 negatif 1. So negatif 1 boleh omit sebab tak termasuk dalam length. So X tu sama dengan 11 meter. Dah. Thank you teacher.